guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat. Dan hari ini saya nak kongsikan dengan anda lebih kurang dalam 3 cerita yang kita nak ketengahkan pada malam ni. Okey, jadi kisah yang pertama ni, kalau kita jadi anak tunggal dalam sebuah keluarga, confirm kita ni akan dimanjakan oleh ibu bapa walaupun anak tu dah meningkat dewasa. Sebabkan orang kata dia ni adalah salah satunya anak diorang lah. Dan tak semua anak tunggal ni dapat lainan seperti itu tau. Bergantung jugalah kepada mak bapak diorang sendirilah kan. Jadi hari ni aku nak ceritakan tentang Amar. Okey, Amar ni pula dia adalah seorang anak tunggal kepada sepasang suami isteri yang tinggal dekat Kampung Endah dekat Selangor. Jadi komuniti kat kampung tu memang rapat gila lah. Rapat gila di antara mereka. Sampaikan apa je aktiviti yang berlaku dekat kampung tu, boleh dikatakan semua penduduk tahu akan melibatkan diri diorang. Jadi pada minggu tu, Pak Ali, salah seorang daripada penduduk kampung Endah ni, dia ni nak mengadakan kenduri kahwin lah. Kenduri kahwin pada anak perempuan dia yang sulung. Jadi seluruh penduduk kampung tu, utamanya yang lebih tua ni, diorang ni sibuk lah bermesyuarat, berbincang antara satu sama lain untuk orang kata nak make sure yang kenduri tu berjalan dengan lancar. Pada petang tu, Amar dengan mak dia tengah lepak, tengah minum petang kan. Jadi Amar lepas dah settle minum petang tu, dia pun masuklah dekat dalam bilik dia dan berhajat untuk tidur sekejap lah sementara nak menunggu untuk solat maghrib ni. Jadi Amar ni pula, dia ada satu perangai tau. Dia ni suka tidur waktu petang kan? Dan kita pun sini tahu kan, kalau kita tidur waktu nak kata lepas pada waktu asar kan, confirm orang kata macam tak berapa nak elok sangat lah kan. Jadi mak si Amar ni dah banyak kali tau tegur Amar kan, tegur dia, larang dia untuk buat tabiat yang macam ni lah, yang untuk tidur waktu petang ni kan. Tapi si Amar ni jenis yang tak ambil pusing sangat. Jadi dalam pada dia tengah baring-baring sambil belik handphone dia ni, Amar pun terlelap lah pada waktu tu. Jadi tak lama kemudian, dia macam terjaga daripada tidur dia sambil dia gosok-gosok mata dia. Dan dia pun capai handphone dia yang berada dekat sebelah dia, yang terjatuh lah dekat katil masa tu. Dia pergi ambil. Masa dia ambil telefon tu, dia pun macam, ni dah pukul berapa ni kan? Dah pukul 10. Maghrib pun terlepas, dengan tak mandi, tak makan. Lepas tu macam, dah pukul 10, lama juga aku tidur, dia kata kan. Dan sekali lagi, masa tu Amar jeling dekat arah skrin telefon bimbit dia dan ada satu mesej masuk tau. Dan Amar masa tu macam, lantak lah. Baru bangun kan, mesej baru masuk, baru bangun, dia macam malas nak baca sangat. Jadi dia fikir macam, lepas mandi nantilah aku baca kan. Tak penting kot mesej tu. Jadi masa dia tengah bangun, dia terdengar bunyi TV dekat ruang tamu. Dia macam okey lah, mungkin ada orang tengah berjaga lagi kan. Jadi si Amar ni pun ambil towel, lepas tu dia pun melangkahlah pergi ke ruang tamu. Dan dia nampak dekat ruang tamu, dia tengah nampak macam mak dia tengah tengok TV tau. Jadi dia pun cakap lah kat mak dia, "Mak, ayah mana?" "Oh, ayah kau keluar kejap kan, ada mesyuarat dekat Dewan Kampung tentang kenduri besok lusa ni kan." Jadi bila sebut je tentang kenduri, Amar teringat tau, kenduri anak Pak Ali lusa tu nanti. Jadi Amar pun macam okey lah. Dia pun masuk toilet, dia bersihkan badan dia dan sebagainya. Dan tak sampai 5 minit dia keluar, mandi koboi agaknya. Jadi dia pun berjalan lah pergi ke bilik dia, tukar baju dan sebagainya. Dan dia terus keluar daripada bilik, terus pergi ke dapur. Sebab apa? Dah pukul 10 malam, perut dah lapar kan. Mak dia masa tu masih lagi tengah menonton TV tau dekat ruang tamu. Jadi masa dia tengah dekat dapur tu, tengah nak makan dekat dapur tu, sesekali tu dia akan menjeling lah dekat arah ruang tamu kan, nak tengok mak dia tu masih ada kat situ ke tidak ke kan. Dia tengok mak dia masih ada lagi, tengah leka tonton televisyen masa tu kan. Jadi Amar makan. Lepas dia dah settle makan, dia dah cuci pinggan, dia pun pergilah ke ruang tamu dan duduk dekat sebelah mak dia kan. Tengah tengok TV masa tu, lepas tu mak dia cakap dia, "Amar, mes ni baring Amar kata kan. Jadi Amar pun macam okey lah kan. Dah mak dia minta macam tu, dia pun turutkan ajalah kehendak mak dia ni. Lalu melabuhkanlah kepala dia dekat riba mak dia ni. Jadi rambut Amar ni dibelai tau, dia belai kan. Jadi Amar ni rasa macam tenang lah. Dia rasa macam, yelah anak tunggal kan. Lepas tu dimanjakan pula dengan mak sampai macam tu sekali kan. Sekali-sekala kan. Jadi macam dia tutuplah mata, layankan aja kan mak dia duk belai rambut dia. Lepas tu Amar pun cakap lah dalam hati macam, alah kan, sekali-sekala kena manja macam ni, apa salahnya kan. Dan keadaan macam tu berlarutan lebih kurang dalam 10 minit tau. Dan secara tiba-tiba telefon Amar ni berbunyi. Dan tertera dekat skrin telefon dia ni nama ayah dia. Jadi Amar pun angkat telefon. "Assalamualaikum." "Ya."
Kenapa ya? Kata. Kan? Lepas tu, dekat telefon tu, terdengar suara mak dia. Waalaikumsalam, Amar. Ni mak ni. Telefon mak bateri dah habis lah. Mak dengan ayah kamu baru je habis mesyuarat dekat Dewan ni lah. Lepas ni kita orang nak pergi jenguk Pak Lang pula. Mungkin kita orang balik lewat sikit. Tadi mak ada mesej kat Amar tadi. Tapi Amar tak reply. Dekat dapur tu mak dah siapkan nasi dengan lauk. Amar pergi makan je. Yalah mak. Assalamualaikum. Mak dia letak. Sekarang Amar duk fikir. Dia tengah baring ni. Dia tengah baring dekat riba mak dia ni. Dan lepas tu dia terfikir macam, okey, kalau dekat telefon tu mak dia, habis yang dengan dia ni siapa? Kan? Yang dengan dia ni siapa? Yang dia tengah baring dekat atas riba ni siapa? Masa tu Amar dia dah kelang kabut lah. Dah kelang kabut. Terus muka dia jadi pucat, jadi menggeletar masa tu. Dan tangan mak dia ni masih lagi membelai-belai rambut si Amar ni. Cakap, "Mak, kenapa ni mak? Mak dengan ayah pulang lewat ni." Cakap, kata Amar, kenapa ni? Mak dengan ayah pulang lewat je. Jadi Amar pun masa tu dia tak tahu nak buat apa guys. Kan? Dengan segala ayat-ayat suci Al-Quran semua dia baca habis, tunggang langgang semua. Tunggang terbalik semua dia baca. Dan mulut Amar ni seakan-akan macam terkunci tau. Tak boleh nak berkata apa-apa. Jadi walaupun Amar dalam keadaan ketakutan pada ketika tu, dia pun nekat untuk keluar daripada situasi tersebut lah. Jadi Amar ni dia memberanikan diri untuk memejamkan mata dia, lalu mengangkatkan kepala dia tu daripada peha mak dia ni, dan Amar terus duduk dekat sebelah mak dia ni. Kan? Dia cuba untuk buka mata, cuba untuk tengok siapa yang berada dekat sebelah dia ni kan. Jadi bila Amar buka mata je guys, dia nampak ada satu susuk tubuh seorang perempuan yang berpakaian serba putih, kain agak lusuh, dengan rambut panjang, bukan setakat panjang biasa-biasa kan. Ni yang panjang melepasi kerusi, dengan kuku yang panjang tajam kan? Muka tak payah cakap lah. Muka dia hodoh, mata bulat macam nak terkeluar daripada soket mata punya juga, dengan mulut dia yang berdarah-darah meleleh ke bawah kan. Dan benda yang paling saya tak suka sekali dalam banyak-banyak cerita hantu kan, kita dah tahu muka dia hodoh, kita dah tahu mata dia terbeliak nak terkeluar dan sebagainya. Dia ni siap boleh senyum menyeringai lagi. Dan buat benda tu dia buat dekat Amar. Jadi si Amar ni betul menangis kan. Dan dia tak dapat nak tahankan ketakutan dia. Terus dia pun pengsan dekat depan benda ni lah, dekat depan makhluk yang tengah duduk dekat kursi. Jadi nak dijadikan cerita, sebaik saja mak dengan ayah Amar ni balik daripada rumah Pak Lang ni, diorang nampak si Amar ni terbaring dekat ruang tamu kan. Dia rasa macam pelik juga, apa benda lah budak ni kan, tidur dekat ruang tamu pula. Dia kata, Amar kata, kenapa kau tidur kat sini Amar? Kata. Si Amar buka mata, menjerit-jerit macam orang kena histeria. Jadi mak dengan ayah dia pun macam pelik je. Amar, dah lama kau kenapa ni kan, tiba-tiba kau menjerit macam kena histeria bagai ni. Jadi bila Amar tu dah tenang sikit, barulah Amar menceritakan dengan apa benda yang jadi kan. Dalam masa yang sama pun ayah Amar ni pun jenis yang pandai juga kan, jenis yang buat air penenang lah. Dia bacakan surah Ayatul Kursi, surah Fatihah dan sebagainya, berselawat atas Nabi, dan dia bagi Amar untuk minum air tu. Jadi bila Amar dah betul-betul tenang, baru sekali lagi Amar ceritakan apa benda yang terjadi pada diri dia ni. Jadi keesokan harinya tu, parents Amar ni, dia bawa Amar ni pergi ke Darusshifa untuk berubat dekat situ. Kalau katakanlah kan, kod-kod kalau makhluk tu duk menempel ataupun mengganggu si Amar tu lagi. Jadi kan situ cerita yang pertama guys. Cerita yang pertama ni, dia jadi seram sebab apa tau? Dia jadi seram sebabkan, yelah kita confident ni. Kita confident yang mak bapak kita dah keluar rumah, ataupun kita confident yang bapak kita ni dah keluar rumah dan mak kita ada kat rumah. Kan? Kita boleh duduk sebelah dia. Yang paling tak boleh handle tu, kita siap boleh baring lagi kat riba dia. Baring lagi kat riba dia, siap boleh belai rambut kan. Itu seram geng Okey, itu cerita yang pertama berkenaan dengan Amar. Jom kita dengarkan kisah kita yang kedua pula. Okey guys, kisah yang kedua ni pula. Okey, untuk kita ataupun untuk melanjutkan pelajaran ke Menara Gading ni, ataupun nak melanjutkan pelajaran lepas pada SPM lah kan, confirm lah benda ni dinantikan oleh kebanyakannya pelajar. Tak kira lah diorang nak pergi local university ke, diorang nak pergi luar negara ke, diorang nak pergi kolej swasta ke, benda ni diorang semua macam tak sabar kan. Tapi ada satu masalah. Okey, kalau katakanlah setiap pelajar ni diorang masuk ke institusi
Kalau katakanlah dia orang ni masuk ke institusi pengajian tinggi ni ataupun kolej-kolej swasta ni, dia orang tak menjadikan hostel-hostel untuk pelajar-pelajar dia tahu. Dan sesetengah institusi pengajian tinggi ni, kalau ada pula menyediakan hostel, hanya diutamakan kepada pelajar-pelajar semester pertama dan kedua. Jadi kepada senior ataupun pelajar semester ketiga ni, diorang ni dikehendaki mencari rumah sewa dekat luar kampus ataupun college. Okey. Dan hari ni aku nak ceritakan tentang budak nama Siti. Okey. Siti ni, dia ni adalah salah seorang pelajar kolej swasta dekat Perak yang berumur 18 tahun. Dan kolej yang ditempatkan Siti belajar ni memang tak menyediakan hostel kepada pelajar-pelajar dia. Jadi disebabkan hal tu, rumah sewa adalah satu-satunya pilihan yang Siti ada. Jadi pada mulanya tu guys, Siti ni kena sewa dekat rumah yang perlu dikongsi dengan pelajar-pelajar lain, tapi rumah sewa tersebut agak mahal. Kan? Agak mahal, tapi lepas sebulan, Siti ambil keputusan jugalah untuk berpindah ke sebuah rumah yang lain. Dengan bantuan kawan-kawan Siti dalam mencari rumah sewa yang baru ni, ada sebuah rumah yang menawarkan kadar sewaan yang agak murah, RM100 seorang setiap bulan. And the best part, rumah sewa tu dia ada Astro full package. Okey, bil air dengan bil api ditanggung oleh tuan rumah. Kau bayangkan. Okey, kau bayar RM100. Okey, tapi bil api, bil air ditanggung oleh tuan rumah. Siapa tak nak? Kalau kena kat aku pun nak juga benda ni. Dan rumah ni besar guys. Rumah ni besar dan dalam rumah tu ada 12 orang termasuk Siti. Okey, jadi kalau 12 darab 100, 1,200 lah rumah tu. Jadi pada mulanya tu, housemate dengan Siti ni tak mengalami apa-apa gangguan, okey, dekat rumah tu. Sampailah satu malam ni. Okey, satu malam ni Siti terjaga daripada tidur dia disebabkan dia nak pergi ke tandas. Dan dalam masa yang sama juga dia punya tidur ni tau macam terganggu tau. Disebabkan ada cahaya lampu daripada luar. Jadi Siti ni dia rasa marah lah. Sebabkan apa tau? Kalau katakanlah sebelum dia tidur, dia akan selalu pastikan semua lampu dah ditutup. Sebabkan apa? Siti ni jenis budak yang tak boleh tidur dalam keadaan lampu yang terpasang. Kita akan ada lah some certain people, even korang sekalipun ada mungkin di antara korang yang mungkin boleh tidur dalam keadaan lampu terpasang dan ada yang mungkin tak boleh tidur kalau kata ada sedikit cahaya pun. Okey? Jadi Siti adalah budak tu lah. Okey? Jadi dalam pada Siti nak pergi ke tandas, Siti sempatlah dia membebel seorang-seorang macam siapalah yang tak tutup lampu ni, siapalah yang buka lampu. Dia bebel seorang-seorang. Okey, sampai masuk ke tandas dia bebel. Bebel. Jadi bila dia dah settle kat tandas, dia pun dah settle semua, dia keluar daripada toilet, dia matikan suis lampu tandas. Jadi pada keesokan harinya tu nak dijadikan cerita dia dengan housemate dia yang lain tengah tengok TV dekat ruang tamu. Masa diorang tengah seronok tengok TV sama-sama ni, si Siti ni sempatlah tanya dekat member dia ni kan, macam, kau semalam ada buka lampu ke semalam? Korang tahu kan, aku tak boleh nak tidur kalau lampu terpasang kan. Korang ada buka lampu, baik korang bagi tahu. Kan? Jadi housemate Siti ni duduk berpandangan tau antara satu sama lain. Cakap, mana ada kita orang buka lampu semalam? Lagipun semalam semua tidur awal lah. Jadi Siti dah mula rasa pelik tau. Dan Siti dengan housemate dia dah mula rasa macam siapa yang buka lampu kalau kata bukan diorang? Jadi semenjak daripada hari tu, lampu luar hari-hari terpasang dengan sendirinya walaupun salah seorang daripada mereka pergi matikan suis lampu tau. Setiap kali diorang tutup lampu, by the time diorang tidur, tak sampai setengah jam lampu tu buka balik. Bangun tutup lampu, baring, tak sampai setengah jam, buka balik. Jadi salah seorang daripada housemate Siti ada mengadu. Ada mengadu salah satu yang kata macam setiap kali dia tidur, dia punya selimut mesti kena tarik. In fact, ada satu malam ni, Siti dikejutkan oleh seorang roommate dia, iaitu Mila. Lebih kurang dalam pukul 12.30 malam. Disebabkan apa? Kali ni, benda tu duk main volume radio pula. Jadi Siti dengan housemate dia sengaja tau tak tutup radio sebab tak nak bagi rumah tu sunyi. Tapi tak sangka pula jadi macam tu kan. Benda tu duk main radio pula. Dah lah pintu bilik Siti memang dibiarkan terbuka. Jadi nak bagikan gambaran kepada korang, kedudukan bilik Siti ni pula adalah bilik yang paling depan sekali. Jadi dari dalam bilik memang boleh nampak radio dengan televisyen dekat ruang tamu. Jadi pada waktu tu Mila minta Siti jenguk keluar lah untuk tengok-tengokkan kat luar. Tapi si Siti ni malas nak layan sebabkan mata Siti memang tengah mengantuk masa tu. Jadi si Mila ni pun buka lah ayat-ayat suci Quran daripada telefon bimbit ni. Dan volume radio dekat luar tu masa dia tengah pasang ayat Quran ni, volume dekat luar tu tiba-tiba jadi perlahan. Tapi bila bacaan ayat suci dah habis dekat phone ni, volume radio tu pun jadi kuat balik. Jadi akhirnya diorang dua ni tertidur macam tu je. Dan gangguan macam tu terjadi hampir dikatakan setiap malam
Kalau katakan, dia orang berdua dekat rumah. Dan menjadikan benda ni macam dia orang dah lali tau dengan benda ni. Jadi guys, salah seorang pensyarah dekat kolej ada mendapat berita yang Siti dan semua housemate-nya menyewa dekat rumah tu. Dan dia pun ada menceritakan pada mereka semua yang ada student lama dia dulu pernah sewa dekat rumah tu juga dan selalu mengadu yang kena gangguan dan sebagainya. Malah ada juga yang mendakwa ternampak tuan rumah main lampu. Jadi guys, jiran-jiran pula. Kalau katakanlah jiran-jiran yang baru kenal dengan Siti dengan housemate ni, tahu yang Siti dengan housemate ni sewa dekat rumah tu, diorang punya reaction akan berubah tau. Jadi bila diorang tanya dekat jiran dia ni kan, ada masalah ke dengan rumah ni? Ada masalah ke dengan rumah ni? Dan jiran-jiran ni tak nak bagi tahu. Jiran-jiran ni tak nak bagi tahu sampailah housemate yang lain semua dah tamatkan pengajian, tinggallah Siti dengan Mila aje bersewa dekat situ. Jadi bila ada penuntut baru yang tinggal bersama dengan diorang berdua ni, gangguan-gangguan tu jarang berlaku. Tapi kalau katakanlah Siti dengan Mila aje yang tinggal dekat situ, confirm ada gangguan. Jadi pada satu malam ni guys, satu taman blackout. Jadi masa tu Siti, Mila dan juga junior-junior lain tengah lepak dekat luar rumah sambil-sambil tengah orang kata bersembang dengan jiran sebelah. Jadi ketika diorang tengah leka bersembang ni, tiba-tiba si Siti ni ternampak ada satu susuk tubuh, tak sure sama ada lelaki ataupun perempuan, yang sangat gelap dan tengah berdiri berhampiran pintu masuk rumah jiran. Jadi Siti nampak benda ni, dia macam okeylah, dia terus rasa tak sedap hati dan dia pun ajaklah junior-junior ni masuk dalam rumah. Dan setelah berada dekat dalam rumah, ada junior seorang ni tanya kat Siti, akak nampak juga ke? Sudah cakap kan. Budak ni pun boleh nampak agaknya kan. Jadi guys, pada keesokan harinya tu, Siti ada bersembang dengan jiran sebelah dia. Dan menurut pada kata jiran Siti, yang diorang ni tak berdiri kat pintu pada masa tu. Jadi bila jiran Siti ni cakap itu, Siti pun macam, betul juga kan. Sebab kenapa? Jiran diorang ni pendek je orang tu. Tapi apa yang Siti nampak yang berdiri dekat pintu masuk rumah jiran ni, benda tu tinggi macam galah guys. Jadi tak mungkin jiran dia. Jadi memang sah lah, Siti dan juga junior dia tu nampak ada benda pada malam tersebut. Tapi Alhamdulillah, Siti menyewa sampai habis semester dekat situ dan tak ada orang kata kemalangan jiwa yang berlaku pada dia dan juga pada budak-budak lain. Kisah rumah sewa tu sebenarnya guys, masih lagi tau menjadi misteri. Dan orang kata yang paling peliknya, sampai ke sekarang masih lagi ada student-student yang menyewa kat situ. Okey. Cerita yang kedua ni dia agak normal, okey. Dia more pada misteri, dia tak ada macam benda yang menakutkan sangat. Cuma yang pelik dia, kenapa tuan rumah ni jenis boleh bagi sewa dengan kadar yang sangat-sangat murah. Rumah yang besar, okey lah, of course masuk 12 orang, okey, seorang 100. Tapi dah rumah yang besar, okey, bil elektrik dengan bil air ditanggung oleh tuan rumah. Now, adakah tuan rumah tu tahu apa benda yang berada dekat dalam tu, ataupun memang dia tak tahu dan dia jenis yang baik hati? Aku pun tak tahulah. Okey, jom kita dengarkan kisah kita yang seterusnya pula. Jadi kisah ni yang aku nak ceritakan ni, dia berlaku pada salah seorang penuntut di IPTA yang bernama Zakwan. Kita bagi nama dia Zakwan lah. Dan dia dah menjadi kebiasaan kepada semua pelajar pada minggu study week, okey, dia orang akan berjaga malam untuk mengulang kaji apa benda yang patut. Tapi si Zakwan ni pula, dia ni jenis yang dia fikir tidur dulu. Okey, dia fikir dia tidur dulu, lepas pada tidur barulah dia akan bangun balik untuk ulang kaji. So si Zakwan ni adalah budak yang macam tu tau. Dia tak boleh yang terus study tak boleh. Dia kena tidur dulu, rehat dulu kan. Lepas tu tengah-tengah malam baru dia bangun, dia study. Okey. Jadi selalunya pula si Zakwan ni dia akan terjaga lebih kurang dalam pukul 2.30 ataupun 3 pagi macam tu lah. Kadang-kadang pukul 4 pagi punya juga. Okey. Dan ada juga berita tersebar mengatakan yang pada minggu study week ni, okey, akan datangnya makhluk-makhluk halus untuk mengganggu pelajar-pelajar ni. Disebabkan apa? Semua pelajar-pelajar ni dalam keadaan stres ataupun dalam keadaan tertekan untuk menghadapi peperiksaan. Jadi, nak dijadikan cerita, perkara ni terjadi pada si Zakwan sendiri. Pada malam tu,
Si Zakwan ni tengah duk bergayut telefon dengan member sekolah lama dia ni. Dan tiba-tiba dia rasa macam, ya mak sakit perut lah, dia kata nak pergi toilet. Kan? Jadi si bilik Zakwan ni pula terletak dekat tingkat 3 tau. Dekat tingkat, dan jarak antara tandas dan juga bilik Zakwan ni lebih kurang dalam 2 bilik lah. Lebih kurang dalam 2 bilik jauh dia. Okey, 1 bilik, 2 bilik, toilet. Okey. Jadi katil dia pula berbentuk double decker tau. Dan Zakwan ni dia tidur dekat tingkat atas. Jadi oleh disebabkan bilik Zakwan tak jauh daripada tandas, jadi memang dia dapat dengar lah. Kalau katakan ada orang masuk tandas tu, pintu terbuka ke tertutup ke, dia akan dapat dengar siapa yang masuk dan sebagainya. Jadi si Zakwan ni pula jenis yang penakut nak pergi tandas seorang-seorang. Dia sanggup tunggu sampaikan dia terdengar ada bunyi pintu tandas, barulah dia akan pergi ke tandas. Sebab apa? Bila dia dengar bunyi pintu tandas, itu bermaksud ada orang masuk dalam tandas. Jadi waktu tu guys, jam menunjukkan lebih kurang dalam pukul 3 pagi tau. Dan selang beberapa minit selepas pada tu, Zakwan terdengar daripada tempat tidurnya yang ada tapak kaki seseorang lalu dekat koridor bilik dan terus dengar bunyi pintu tandas dibuka. Kerbau. Mana dengar. Jadi macam, okey cantik, ada orang masuk tandas. Jadi dia pun dengan yakinnya terus keluar daripada bilik menujulah ke tandas. Tapi yang pelik je, bila dia keluar daripada bilik, dia macam, apa pasal sunyi semacam? Macam, okey, mungkin budak tu masih berada kat dalam tandas lah kot kan. Jadi si Zakwan ni cepat-cepat jalan pergi tandas. Dan pada malam tu guys, dia punya cuaca sejuk tu lain macam sikit. Okey. So, bila Zakwan masuk ke tandas ni, okey, Zakwan ni dia perlu melalui 3 pintu. Satu pintu Zakwan harus lalui, iaitu tempat basuh baju, dan pintu kedua pula adalah untuk masuk ke ruangan tandas. Dan pintu ketiga barulah jumpa pintu-pintu tandas yang sebetulnya untuk dia membuang hajat. Okey, so itu gambaran dia lah guys, itu gambaran dia. Jadi waktu Zakwan nak masuk ke tandas tu, dia terdengar bunyi tapak kaki seolah-olah macam ada orang tengah berjalan tau. Jadi si Zakwan ni biarkan je lah. Yang dia anggap macam, okey, itu mungkin budak tadi lah kot yang masuk toilet tadi. Tapi bila dia buka pintu tandas, selepas dia buang hajat bila dia buka pintu tandas lepas dia buang hajat tu, tiba-tiba ada satu suara yang sergah dia daripada belakang. Macam tu. Kan? Jadi terkejutlah si Zakwan ni. Serta-merta dia punya bulu roma macam meremang. Jadi nak bagikan gambaran lagi sekali kat korang. Dekat depan pintu tandas tu ada cermin singki. Jadi memang tak beranilah si Zakwan ni nak tengok cermin singki ni. Dia pandang je dekat bawah, dia basuh je tangan dia, pandang je dekat bawah kan. Jadi lepas dia dah basuh tangan apa semua tu, Zakwan tak ada cerita banyak Dia terus jalan. Tapi seolah-olah macam berlari. Tapi dia berjalan ni, tapi seolah-olah macam berlari untuk keluar daripada tempat tu. Yang lebih menakutkan guys, dia ingat masa dia tengah masuk toilet, pintu tandas semua tutup tau. Tapi masa dia nak keluar ataupun dia tengah berjalan laju-laju nak keluar ni, pintu toilet tu terbuka luas tau dengan sendirinya. Okey? Dan benda tu seolah-olah macam memudahkan Zakwan untuk keluar lah. Dan Alhamdulillah si Zakwan ni dapat keluar daripada tandas tu dengan selamat. Dan Zakwan terus lari masuk ke dalam bilik dan terus tidur dekat sebelah roommate dia yang berada dekat katil bawah. Terkejut roommate dia ni kan, tengok kenapa si Zakwan ni tidur berhimpit-himpit. Dan Zakwan ni pula keadaan dia macam menggigil, macam kesejukan tau. Jadi nak jadikan cerita, pada keesokan pagi tu barulah Zakwan ceritakan dekat roommate dia apa benda yang terjadi pada malam tadi tu kan. Dan roommate dia macam agak terkejut juga, macam sejak bila pula jadi benda-benda macam ni kan. So until today, dia orang tak tahu apa benda yang sergah si Zakwan ni. Adakah kawan-kawan dia yang lain tengah buat prank kat dia ke, ataupun memang ada benda yang duduk dekat situ kan. Wallahualam. Siapa yang pernah alami benda-benda macam ni dekat sekolah korang, lagi-lagi korang yang duduk asrama ni kan. Of course macam dulu saya ni pun seorang bekas pelajar asrama. Saya duduk dekat 2 sekolah dulu, satu sekolah di Teknik Sungai Buloh dan lagi satu di Teknik Seri Pelindung. Teknik Sungai Buloh tu kira okey lagi, dia tak ada macam teruk sangat. Tapi Teknik Seri Pelindung di Kuantan memang betul-betul dekat berhampiran dengan Pantai Teluk Cempedak, dia punya kawasan itu. Dan dia punya vibe waktu malam kan, sebab Teknik Seri Pelindung ni dia dipisahkan antara 2 sekolah ni. Dia ada sekolah menengah teknik dan sekolah menengah apa benda lagi seorang ni, lagi satu ni dia dipisahkan dengan padang. Okey, maknanya satu padang dikongsi oleh 2 sekolah kan. So malam-malam kalau kita orang fly, kita orang memang kena lalu padang tu. Tapi every time kita lalu padang tu, kita orang dapat rasakan macam ada benda yang memahati kita orang.
kan? Sebab the moment kita lalu dekat padang tu dan kita kena masuk kawasan longkang dan sebagainya untuk keluar pagar, tapi dekat situ, dekat kawasan tu, dia seolah-olah macam ada benda yang mematikan kita orang tau. Every time kalau kita orang nak fly, memang itu yang kita orang rasa. Tapi Alhamdulillah lah, tak ada jumpa benda-benda pelik. Tapi dia punya vibe tu memang seram. Okay? Okay guys, saya rasa itu saja untuk malam ni dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi on the next coming episode. Jadi kepada anda semua, jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment, dan jangan lupa juga follow The Segment di saluran TikTok ataupun di saluran Spotify, Apple Podcast dan juga di Google Podcast. Okay, kita jumpa on the next coming episode. Assalamualaikum.